Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala atas segala ketentuan dan ketetapan. Saya seterusnya mendoakan tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan sihat, sejahtera, dalam takdir yang baik, kesihatan yang baik, dijauhkan Allah daripada segala balak bencana, diampuni Allah dosa-dosa kita, serta diberkahi Allah umur kita, hidup kita, dunia akhirat insya-Allah. Allahumma amin. Okey. Hari ini insya-Allah saya tunaikan sebentar tuan-tuan apa yang kita sebut sebagai tugas dakwah saya, satu. Keduanya juga untuk membantu Masjid Muttaqin mempromosikan. Sebenarnya saya ada kuliah setiap hari Isnin di Muttaqin. Alhamdulillah kita baru mulai dalam sekitar tiga kali tak silap sebelum arahan masjid untuk ditutup atas wabak COVID-19. Jadi baru 3 kali. Tajuk atau topiknya adalah berkenaan dengan sirah atau kita sebut sebagai sejarah. Namun saya kemudiannya Allah terpaksa terputus dengan keadaan dan semua orang terjejas. Ini tak dapat ditolak dan tidak dapat dinafikan. Jadi insya-Allah taala masjid sudah pun merancang beberapa series daripada rakaman atau kita sebut sebagai recording untuk beberapa hawadis ataupun beberapa kejadian atau peristiwa-peristiwa yang boleh kita ambil iktibar sepanjang sirah Nabi 23 tahun yang saya boleh relate atau saya boleh kaitkan dengan kehidupan kita pada hari ini, insya-Allah pada masa-masa mendatang. Jadi tugas saya hari ini adalah untuk menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan bahawa subjek sirah ini kalau ikut di kuliah kita tak mampu nak sambung untuk membacanya satu persatu, bermakna daripada buku Raqiq Makhtum. Namun kita cuba untuk memberikan atau menghidangkan kepada tuan-tuan dan puan rakaman-rakaman yang berkaitan dengan sirah. Dan saya cuba sesuaikan juga dengan musim kita, Ramadan bakal menjelang, dan juga disesuaikan dengan kehidupan kita hari ini. So, hari ini sebagai mukadimah saja, saya suka untuk highlight kepada tuan-tuan ya. Kita bagi sedikit dalam masa 5-10 minit ni apa kepentingan sirah ataupun sejarah Nabi SAW untuk kita belajar. Sebab tuan-tuan dalam banyak-banyak perkara, saya ingat sirah ni antara perkara yang sangat dry, kita sebut dry ataupun sangat boring. Saya guna bahasa lebih direct, sangat boring. Kerana sirah sejarah, kita pun maklum sejarah ni kalau kita cerita semula sejarah yang lampau, ada yang berkaitan dengan diri kita, ada yang tidak. Namun hari ini
atau peristiwa COVID pada hari ini, COVID-19 hari ini, menampakkan pada kita tuan-tuan dan puan bahawa sejarah lampau itu sangat penting. Ini kita tengok jelas terbukti bahawa pada kalau saya ikut beberapa perkembangan ini bukan kali pertama tamadun manusia dibebani dengan ataupun kita dihantui dengan wabak-wabak seperti ini. Cuma hari ini nama dia COVID-19. Kalau seawal dahulu namanya ta'un. Itu kalau daripada zaman sahabat ataupun zaman khulafa. Dan beberapa series daripada penyakit. Itu pernah Eropah pun menghadapi situasi tekanan, wabak dan sebagainya. Ya, kita fragile tuan-tuan dan puan. Kita sangat bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satu situasi yang ditakdirkan Allah dan menurut sejarah membenarkannya bahawa pernah terjadi di masa-masa lampau keadaan-keadaan seperti kita hari ini. Cuma mungkin terkesan kita lebih pada hari ini sebab kita orang-orang yang sibuk di luar. Bila saya sebut sibuk di luar, bermakna kita adalah orang-orang yang produktif. Produktiviti kita sangat tinggi, sama ada ya ataupun tidak. Namun kita merasakan bahawa dunia hari ini senyap dan rehat totally. Bukan kita aja di Singapura. Kita hari ini baru circuit breaker, saya ingat hari yang ke-7. Seminggu. Ada orang dah sebulan. Ada orang dah lebih daripada sebulan. So kita merasakan dunia kita sempit. Nah, sejarah membuktikan bahawa kita mampu untuk bertenang atau paling tidak pun minimum kita mampu untuk menenangkan keadaan kita atau memahami keadaan kita. Okey. Sebab kita pun boleh lihat di awal-awal babak ini. Saya ingat kalau kita ikut negara-negara jiran, Malaysia antara yang awal adakan lockdown ataupun stay home, kata Prime Minister Malaysia. Keadaan keluh kesah, keadaan masyarakat yang kadang-kadangnya mungkin kurang mampu untuk memahami. Jadi kita baru mula. Itu pun saya tengok Pasar Gilang pun penuh. Pasar Gilang macam pergi doktor. Ramai orang beratur panjang. Ya, proses untuk kita digest, untuk kita sama-sama faham keadaan tu daripada satu hari ke hari yang lain. Babak yang kita harus sama-sama jalani ataupun babak yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuk kita sama-sama faham dan menyesuaikan keadaan. Sejarah menjadikan kita mampu untuk mengimbangi atau mampu untuk memahami bagaimana untuk kita sama-sama jalani dan juga kita harungi keadaan ini dengan lebih baik dan lebih bertanggungjawab. Okey. Apa lagi kalau sejarah sirah Nabi SAW, yang kita umat Nabi Muhammad SAW disuruh, diperintahkan Allah untuk menjadikan Nabi kita sebagai qudwah, contoh, menjadikan Nabi kita sebagai uswatun hasanah, satu tauladan yang baik. Malah Nabi kita adalah tauladan yang terbaik. Nah, mungkin ada dari kalangan kita yang mendapati bahawa keadaan kita tak sama dengan Nabi. Orang Arab, Nabi Arab. Kita majoriti bukan Arab, Ajam. Nabi SAW hidup di padang pasir. Kita hidup di pepohonan hijau. Orang Arab cuma ada pokok kaktus. Kita ada bermacam-macam pokok, daripada buah-buahan tropikal dan bunga-bungaan yang ada.
Ini situasi dan keadaan. Ada orang cakap apa, Nabi naik unta. Kita dah tak naik unta. Kita unta pun tak ada. Okey. Namun sirah bukanlah fokus utama sirah daripada apa yang kita sebut sebagai situasi ataupun keadaan sekeliling. Namun sirah adalah konten, pengisian yang ada pada apa yang dilakukan Nabi SAW, apa yang diharungi Nabi SAW, apa yang ditakdirkan Allah untuk Nabi SAW, apa saja daripada susah, jerih payah, kebahagiaan, senyuman Nabi, situasi mendesak, isu-isu kontemporari yang berlaku pada waktu itu, isu-isu yang tak pernah wujud sebelumnya. Bagaimana Nabi SAW mengimbangi keadaan antara desakan daripada keluarga dan juga desakan daripada keperluan dakwah. Antara Nabi SAW mengimbangi keperluan diri Nabi sendiri dan juga keperluan ummah dan lain-lain. So, saya kira tuan-tuan dan puan, tanpa perlu saya sebut apa-apa satu pun daripada peristiwa, namun kita mengerti bahawa di sana skopnya adalah konten, macam saya sebut tadi, pengisian, dan bukanlah situasi-situasi keadaan biasa daripada kehidupan. Boleh juga kita ambil itu, tapi sebahagian kecil. Jadi dengan memahami konten apa yang ditunjukkan oleh baginda alaihissalam yang sepatutnya dan wajib untuk kita menauladaninya, maka kita mampu untuk mengimbangi kehidupan ini dan juga mampu untuk ampuh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah Nabi kita alaihissalatu wassalam menyebutkan, melontarkan sesuatu dari mulut baginda alaihissalatu wassalam, sesuatu yang datang daripada hawa nafsu Nabi alaihissalatu wassalam. Namun ianya datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mana tuan-tuan pun maklum, Nabi ditegur oleh Allah pada kesilapan-kesilapan yang menurut kita penilaiannya kecil, namun Nabi adalah contoh yang kita sebut sebagai perfect. Nabi adalah contoh yang sangat sempurna Allah jadikan untuk kita sama-sama memahami, menelusuri, mempelajari, mengamalkan daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi sirah ini panjang tuan-tuan, 23 tahun, kerana sirah adalah sesuatu yang membabitkan kehidupan Nabi SAW. Saya sebut 23 tahun itu hanya mencakupi tahun-tahun Nabi diutuskan Allah dan Nabi dilantik Allah sebagai Rasulullah. Namun kita juga maklum kehidupan Nabi dirakam sebelum daripada itu. Dan apa yang berlaku selepas kewafatan Nabi SAW dinamakan tarikh. Okay? So term sirah adalah khusus apabila Nabi SAW wujud, hidup di kalangan sahabat radhiyallahu anhum, dan term ataupun terma sirah itu hanya terbatas memfokuskan kepada apa yang dilalui baginda, dari perbuatan baginda alaihissalam, daripada kata-kata baginda alaihissalam, ataupun sesuatu peristiwa yang membabitkan kewujudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baru lepas tuan-tuan Isra wal Mi'raj, kita baru lepas daripada nisf Sya'ban, dan kita akan menyambut Ramadan. Walaupun Ramadan kali ini bukan sedikit berbeza. Memang berbeza daripada
Ramadan lalu yang kita sama-sama hadapi, ya. Ramadan kali ini Ramadan circuit breaker. Ramadan duduk di rumah, Ramadan tanpa jamaah, Ramadan yang agak suram, Ramadan yang kita lihat masjid-masjid tertutup pintunya, Ramadan yang gelap bagi kita kalau di masjid, Ramadan yang kita tak mampu raikan seperti tahun-tahun yang dahulu. Namun tuan-tuan, kita juga maklumi bahawa ia juga takdir Allah, dan Ramadan ini perlu kita teruskan tanggungjawab kita sebagai umat Nabi SAW, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa tetap wajib, ya. Amal ibadah, menghidupkan hari-hari dan terutamanya malam-malam Ramadan, masih kekal dengan hukum sunnah, masih digalakkan dalam syariat. Malah saya ingat kita punya goal ataupun hala tuju utama kita adalah untuk mendapatkan kelebihan malam Lailatul Qadar, masih lagi sama yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Jadi, tuan, ini juga tidak jauh daripada sejarah. Malah dalam bulan Ramadan pernah Nabi dan sahabat radhiyallahu anhum berperang. Maknanya tidak setiap tahunnya bunga, tidak selalu langit itu cerah, ya. Situasi yang dihadapi Nabi SAW juga berbeza. Contoh, cuba bayang, saya ingat kita tak pergi perang, kita kalau kena macam musim panas minggu lalu, untuk Ramadan kita keluar, saya rasa satu jihad. Dia keadaan yang bakal menguji iman. Haus, tuan-tuan. Haus bulan puasa sangat sinonim dengan orang yang berpuasa. Lapar kita masih boleh tahan, tapi haus atau letih, atau bagi mungkin warga emas, ya, yang mungkin tenaga dan kekuatannya sudah tidak sama, pasti kita lalui. Hatta tuan-tuan, kesihatan kita juga tidak sama daripada satu tahun ke satu tahun yang lain. So sejarah telah membuktikan bagaimana Nabi menggayakan Ramadan itu. Dan saya yakin sebagai umat Nabi SAW, kita bersedia, insya-Allah kita juga seadanya untuk menyambut ketibaan Ramadan. Excitementnya tidak kurang, namun kesedihan ataupun kepiluan yang ada harus kita tangani agar tidak menghambat apa jua ibadat yang bakal kita lakukan, apa jua amal, perbuatan kebaikan yang kita akan lakukan. Pada bulan Ramadan tahun ni khususnya, tuan-tuan dan puan. Jadi saya insya-Allah bakal merakamkan beberapa series daripada sirah, dan saya cuba kaitkan dengan kehidupan hari ini. Nanti bakal atau kita sebut ditayangkan, ya, atau highlighted by Masjid Al-Muttaqin pada beberapa minggu yang akan datang, insya-Allah. Namun tuan-tuan, satu yang saya rasa saya perlu share di sini, ya. Walau bagaimanapun saya melihat semua orang diuji dengan wabak atau bala ini atau balwa ini, satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Saya merasa bangga dengan masyarakat kita, dengan saudara-saudara muslimin dan muslimat kita, bahawa walaupun secara fizikal masjid itu tidak wujud, secara fizikal masjid pintunya tertutup rapat, aktivitinya tergendala ataupun segala kegiatannya tersekat dengan keadaan dan situasi. Kerana Allah, kita jalankan tanggungjawab ini, dan masjid-masjid semampunya juga, tuan-tuan, semampunya
accommodate ya, ataupun memenuhi keperluan asas pada hari ini. Namun saya melihat alhamdulillah ramai di kalangan masyarakat Islam yang fizikal masjid tidak wujud, namun masjid itu wujud dalam hati mereka. Malah saya juga gembira dengan apa yang disebutkan sebagai kuliah online, ceramah online. Walaupun ya secara fizikal kita tidak mampu datang ke masjid, namun ramai yang mengikuti kuliah-kuliah ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kerana orang lain ya. Tidak kerana teman, tidak kerana kita nak keluar, tapi hadir dalam kuliah-kuliah yang sama. Serata Singapura, saya ingat hampir semua masjid ya, mengadakan kuliah ataupun kita sebut sebagai tazkirah, ceramah online. Sudah sampai masanya untuk kita berubah keadaan sedikit, adjust sikit ya. Dan saya lihat ramai orang-orang yang ikhlas, baik yang menyampaikan, baik yang mendengar, baik yang mengusahakan, daripada kepala sampai ekornya ya. Mudah-mudahan kebaikan ini Allah menjadikan kita, atau Allah meletakkan kita pada keadaan yang lebih baik. Allah gantikan situasi sedih dan suram pada hari ini, ketakutan hari ini, kepada keadaan yang lebih bermakna, kembali kepada kehidupan kita seperti sedia kala. Jadi tuan-tuan dan puan, kita mungkin boleh buat satu moto yang mudah ya. Kali ini kalau mengikut sejarah pun Nabi SAW mengajarkan kita, kalau sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta atau yang memohon. Ya, kita pun sedekah, derma, berlaku penau. Tak ada isu masalah riak, tak ada isu masalah takabur, tak ada isu masalah niatnya, tak ada isu batal amalnya, tak ada tabung yang ada secara fizikal. Tapi masyarakat masih mampu untuk menyokong Masjid Muttaqin dan juga masjid-masjid yang lain. Kita beramal tanpa perlu kita dilihat wajahnya. So bermakna amalan itu sangat genuine, asli, sesuatu yang datang daripada sanubari hati tuan-tuan dan perempuan, dan semoga Allah menerima segala ketaatan ini. Teruskan berdoa untuk semua orang, semua manusia dalam dunia hari ini, kerana isunya hari ini adalah humanity ataupun kemanusiaan, dan bukanlah isu golongan ini, golongan itu. Kita tak mampu untuk berpuak, kita tak mampu untuk bercerai-berai. Saya rasa buat pertama kalinya, kalau kita sebut sebagai apa, semua keutamaan hawa nafsu kita ataupun menurut kepada kehendak kita letak di belakang, tapi kita letak satu yang sangat natural, satu yang naluri, satu yang alami, kemanusiaan, dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup hari ini tuan-tuan, insya-Allah buat seketika ini, dan kita akan susul dengan rakaman-rakaman yang lain pada minggu-minggu mendatang. Semoga Allah memberi kita taufik dan hidayah yang benar datang daripada Allah Azza wa Jalla. Kekurangan dan segala kesilapan itu berlaku dari kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.